Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Amri bin Aslah dan hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang tugasan kedua pentaksiran berterusan atas tajuk Penulisan Akademik Dr. Haiza binti Fazil. Ini merupakan ahli kumpulan saya yang diketuai oleh saya sendiri iaitu Amirul Amri dan seterusnya Nasir Ilwan dan Azrul Aswad. Jadi seterusnya saya akan membaca soalan tugasan. Secara berkumpulan, anda dikehendaki mengenal pasti satu artikel ilmiah yang terdapat dalam jurnal. Anda dikehendaki menganalisis keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan yang terdapat dalam penulisan artikel secara berkumpulan. Seterusnya, anda dikehendaki membuat rakaman video analisis keutuhan wacana tersebut. Okey, jadi ini merupakan tajuk-tajuk yang akan dibentangkan dalam tajuk analisis keutuhan wacana. Bermula dengan definisi wacana, konsep keutuhan wacana, analisis keutuhan wacana dalam artikel, kemahiran membuat rujukan dan kejelasan dalam penulisan. Okey, terima kasih kepada saudara sahabat saya sebentar tadi. Jadi kini saya ingin memberikan iaitu maksud definisi wacana. Menurut Asmah Haji Omar 1982 menyatakan bahawa wacana merupakan unit bahasa yang melebihi batas ayat yang di dalamnya memperlihatkan hubungan-hubungan dan perkembangan fikiran yang berterutan seperti ayat, sejumlah ayat, ceraian, perenggan, bab, buku, novel, cerpen, cerita, dialog, siri buku cerita dan sebagainya. Seterusnya, saya ingin menceritakan iaitu konsep keutuhan wacana dalam keutuhan semantik. Keutuhan semantik iaitu mempunyai hubungan semantik antara bahagian wacana. Yang pertama mempunyai hubungan sebab dan akibat. Yang kedua mempunyai hubungan sebab dan tujuan. Yang ketiga mempunyai hubungan sebab dan hasil. Dan yang keempat mempunyai hubungan latar dan kesimpulan. Dan yang terakhir di sini kita boleh lihat mempunyai hubungan memperkuat isi. Seterusnya, keutuhan semantik juga mempunyai hubungan semantik yang dilihat dari segi konteks atau latar wacana, iaitu yang pertama, kesatuan tajuk atau topik. Yang kedua, hubungan sosial antara penutur dan pendengar. Dan yang terakhir, mempunyai laras bahasa yang bersesuaian. Terima kasih saudara Nasir. Sekarang saya akan sambung dengan analisis contoh keutuhan semantik berdasarkan artikel. Jadi kita perlu membaca teks terlebih dahulu. Coronavirus Disease 2019 COVID-19 yang mula merebak di China pada Disember 2019 telah menjadi pandemik global dengan cepat, seperti yang dinyatakan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia dalam kurungan Tiru Malaisamy dan Meyer pada tahun 2020. Dalam usaha mengawal penularan wabak ini, satu bentuk projek kemanusiaan telah berjaya menerbitkan buku cerita khusus untuk kanak-kanak yang terkesan akibat pandemik COVID-19 ini yang bertajuk My Hero Is You, How Kids Can Fight COVID-19. Buku ini diterbitkan oleh Interagency Standing Committee iaitu ISC pada 31 Mac pada tahun 2020 bagi membantu anak-anak dalam lingkungan umur 6 hingga 11 tahun mengawal emosi dalam menghadapi pandemik COVID-19. ISC MHPSS RG mengesahkan bahawa Helen Patak sebagai penulis skrip dan pelukis ilustrasi buku ini. Projek kemanusiaan ini telah melibatkan sejumlah responden yang besar, iaitu melibatkan lebih daripada 1,700 orang kanak-kanak, ibu bapa, penjaga dan guru di seluruh dunia yang menyumbang pengalaman dan pandangan masing-masing dalam menghadapi risiko COVID-19. Buku ini telah diadaptasi sebagai sebuah buku cerita kanak-kanak yang sangat prihatin dan memotifkan mengharmonikan masyarakat dalam menghadapi pandemik COVID-19. Jadi kita mulakan dengan ayat yang pertama yang saya telah warnakannya dengan warna kuning. Coronavirus Disease 2019 COVID-19 yang mula merebak di China pada Disember 2019 telah menjadi pandemik global dengan cepat. Kita ke ayat yang kedua yang saya warnakan, ia dengan warna kuning. Dalam usaha mengawal penularan wabak ini, satu bentuk projek kemanusiaan telah berjaya menerbitkan buku cerita khusus untuk kanak-kanak yang terkesan akibat pandemik COVID-19 yang bertajuk My Hero Is You,
How Kids Can Fight COVID-19. Okay, jadi warna kuning ini bermaksud hubungan semantik antara bahagian wacana, iaitu hubungan latar dan kesimpulan. Warna kuning di ayat yang pertama ialah latar dan kesimpulannya warna kuning ayat yang kedua. Okay, jadi seterusnya ke warna yang seterusnya, iaitu warna hijau. Buku ini diterbitkan, ia merupakan warna hijau yang pertama, membantu anak-anak dalam lingkungan umur 6 hingga 11 tahun mengawal emosi dalam menghadapi pandemik COVID-19. Okay, jadi warna hijau dengan warna hijau pertama dengan warna hijau yang kedua saling berkaitan kerana ia merupakan hubungan semantik antara bahagian wacana, iaitu hubungan sebab dan tujuan. Sebab warna bagi ayat yang pertama, iaitu buku ini diterbitkan, merupakan sebab, dan tujuan bagi tujuan pula ialah warna hijau yang kedua, iaitu membantu anak-anak dalam lingkungan umur 6 hingga 11 tahun mengawal emosi dalam menghadapi pandemik COVID-19. Seterusnya kita pergi ke warna hijau yang ketiga. Warna hijau yang pertama dan yang kedua ia saling berkaitan dengan warna hijau yang ketiga, iaitu projek kemanusiaan ini telah melibatkan sejumlah responden yang besar, iaitu melibatkan lebih daripada 1,700 orang kanak-kanak, ibu bapa, penjaga dan guru di seluruh dunia yang menyumbang pengalaman dan pandangan masing-masing dalam menghadapi risiko COVID-19. Warna hijau pertama dan warna hijau kedua saling berkaitan dengan warna hijau yang ketiga, kerana warna hijau yang pertama dan kedua ni ia merupakan hubungan semantik antara bahagian wacana, iaitu hubungan sebab dan tujuan. Manakala warna hijau yang pertama dan kedua berkaitan dengan warna hijau yang ketiga, iaitu hubungan semantik antara bahagian wacana, iaitu hubungan sebab dan akibat. Kerana buku ini diterbitkan oleh Interagency Standing Committee ISC pada 31 Mac 2020 bagi membantu anak-anak dalam lingkungan umur 6 hingga 11 tahun mengawal emosi dalam menghadapi pandemik COVID-19 berkaitan dengan projek kemanusiaan ini. Bermula projek kemanusiaan ia telah menjadi akibat. Projek kemanusiaan ini telah melibatkan sejumlah responden yang besar, iaitu melibatkan lebih daripada 1,700 orang kanak-kanak, ibu bapa, penjaga dan guru di seluruh dunia yang menyumbang pengalaman dan pandangan masing-masing dalam menghadapi risiko COVID-19. Jadi kita ke ayat yang terakhir, iaitu warna merah. Buku ini telah diadaptasikan sebagai sebuah buku cerita kanak-kanak yang sangat prihatin dan bermotifkan mengharmonikan masyarakat dalam menghadapi pandemik COVID-19. Jadi warna merah ni bermaksud hubungan semantik antara bahagian wacana, iaitu hubungan memperkuatkan isi. Itu sahaja untuk slide ini. Terima kasih. Keutahan yang kedua pula ialah keutahan leksikal. Keutahan leksikal berdasarkan pemilihan dan penggunaan perkataan yang sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Sifat dan fungsi perkataan itu sendiri boleh ditafsirkan lebih dari satu makna. Merupakan pertautan antara perkataan atau frasa secara semantik, iaitu makna dalam sesebuah wacana, serta melibatkan unsur pengulangan perkataan. Keutahan leksikal merujuk kepada hubungan antara bahagian wacana, iaitu antara perkataan leksikal dalam wacana tersebut. Yang kedua, konsep semantik dalam pemilihan leksikal. Hyponim. Hyponim bermaksud kata yang maknanya terangkum dalam makna kata lain. Yang kedua, homonim. Merujuk kepada perbezaan makna berdasarkan konteks dan situasi atau bunyinya sama tetapi mempunyai erti yang berlainan. Autonim, kata-kata atau leksikal yang membawa makna yang bertentangan. Pemilihan pasangan yang sesuai akan menentukan ketetapan makna wacana. Sinonim. Sinonim bermaksud satu konsep yang menunjukkan bahawa terdapat pelbagai kata atau leksikal yang menyokong makna yang sama atau hampir sama. Pengulangan kata yang sama. Dan kolokasi. Kolokasi bermaksud dua perkataan atau lebih yang masing-masing merupakan perkataan tersendiri, tetapi kebiasaannya dikaitkan dengan antara satu sama lain. Yang terakhir sekali, unsur bersambut. Itu sahaja untuk slide ini. Analisis contoh keutahan leksikal berdasarkan artikel. Saya akan menganalisis artikel ini berdasarkan contoh keutahan leksikal. Seperti biasa, kita akan membaca teks terlebih dahulu.
Dalam perspektif visual, persembahan konteks dan ilustrasi teks buku ini telah menonjolkan sentuhan jiwa kepada pembaca kerana dilakarkan sesuai dengan minat dan latar belakang kanak-kanak. Kanak-kanak dapat menghayati ilustrasi yang disampaikan dalam buku ini, seolah-olah mereka berada dalam situasi yang digambarkan. Menurut Romford et al. 2017, kemampuan kanak-kanak untuk bertanya kepada orang lain adalah sangat luar biasa kerana proses ini membuktikan koordinasi mereka mencapai kapasiti kognitif yang kompleks. Jika pertanyaan ini tidak dapat dinyatakan menerusi ibu bapa mereka, kanak-kanak akan belajar daripada persekitaran dan pengalaman mereka. Keupayaan kanak-kanak untuk terlibat dalam penerokaan langsung dan kemampuan mereka untuk belajar secara tidak langsung daripada orang lain dan pengalaman mereka membolehkan mereka memperoleh banyak maklumat mengenai persekitaran luar dengan cepat. Melalui pemerhatian dan eksperimen, kanak-kanak membina pemahaman mengenai dunia fizikal, biologi dan sosial. Kanak-kanak juga mengesan corak dan keteraturan, membuat kesimpulan berdasarkan corak tersebut dan menguji serta menyemak semula hipotesis apabila mereka dapat mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dalam kurungan Gopnik dan Wellman pada tahun 2012. Oleh itu, buku ini telah mempamerkan konteks dan ilustrasi teks yang baik yang sesuai dengan penghayatan alam sedar kanak-kanak. Jadi dalam petikan ini hanya mempunyai satu konsep semantik dalam pemilihan leksikal, iaitu pengulangan kata yang sama. Sebagai contoh, buku ini yang saya warnakannya warna biru kerana buku ini menjadi mereka penulis ini sering mengulangi perkataan buku ini, manakala kanak-kanak yang saya warnakan warna ungu, penulis ini juga kerap guna perkataan kanak-kanak. Ini menunjukkan bahawa penulis ini menggunakan konsep semantik dalam pemilihan leksikal, iaitu pengulangan kata. Okey, slide seterusnya. Seterusnya saya telah menemui tiga lagi artikel dalam petikan yang sama. Analisis contoh keutamaan leksikal berdasarkan artikel. Okey, jadi situasi ini gambar yang pertama. Situasi ini telah menyebabkan Sarah berasa bimbang untuk meneruskan pengembaraan mereka bersama Ari, memandangkan mereka telah mengembara beradaptasi sepadan negara. Okey, maksud warna biru ini yang saya telah warnakan di perkataan tersebut, penulis ini telah menggunakan konsep semantik dalam pemilihan leksikal, iaitu konsep kolokasi yang bermaksud dua perkataan atau lebih yang masing-masing merupakan perkataan tersendiri tetapi kebiasaannya dikaitkan antara satu sama lain. Seterusnya gambar yang kedua. Kita akan baca teks terlebih dahulu. Apabila telah sedar daripada tidurnya, Sarah menggambarkan perjalanan dalam mimpinya menerusi lukisan yang dilakarnya. Sarah telah menyatakan kepada ibunya bahawa setiap orang di dalam pengembaraan mimpinya merupakan seorang adiwira. Broadcast et al. Pada tahun 2015 menjelaskan seni merupakan tanda pengkembangan kognitif dan pemaparan perspektif. Okey, jadi warna yang pertama dalam petikan ini ialah warna ungu. Perkataan warna yang pertama bagi warna ungu ialah sedar, dan warna bagi perkataan yang kedua ialah tidur. Sedar dan tidur adalah berlawanan. Jadi penulis ini telah memasukkan konsep semantik dalam pemilihan leksikal, iaitu konsep antonim yang bermaksud kata-kata atau leksikal yang membawa makna yang bertentangan. Pemilihan pasangan yang sesuai akan menentukan ketetapan makna wacana tersebut. Jadi hal ini menunjukkan bahawa sedar dan tidur adalah berlawanan dan ia merupakan antonim. Yang kedua ialah perkataan yang berwarna kuning, iaitu menggambarkan dan menjelaskan. Perkataan yang berwarna kuning menunjukkan bahawa penulis masih lagi menggunakan konsep semantik dalam pemilihan leksikal, iaitu konsep kolokasi. Begitu juga dengan perkataan yang berwarna biru, iaitu perjalanan dan pengembaraan. Perkataan yang berwarna biru ini merupakan konsep semantik dalam pemilihan leksikal, iaitu konsep kolokasi. Hal ini kerana perkataan warna kuning dan perkataan warna biru ini membawa maksud yang sama tetapi perkataan yang berbeza. Okey, akhir sekali gambar yang ketiga.
Mari kita baca teksnya terlebih dahulu. Misi mereka diteruskan dengan perjalanan ke sebuah pulau yang mempunyai beberapa khemah bagi penempatan orang ramai. Mereka berjumpa dengan seorang kanak-kanak perempuan bernama Laila. Mereka berbual dengan Laila dan bertanyakan bagaimana Laila menjaga diri selama menghadapi COVID-19 ini. Laila menyatakan dia membuat jadi perkataan yang saya warnakan iaitu perkataan atau ayat yang saya warnakan iaitu warna ungu. Hal ini bermaksud penulis ini telah menggunakan konsep semantik dalam pemilihan leksika iaitu unsur yang bersambut kerana mereka berbual dengan Laila dan bertanyakan bagaimana Laila menjaga diri selama menghadapi COVID-19. Hal ini saling bersambut. Itu saja untuk slide ini. Seterusnya analisis contoh keutuhan leksika berdasarkan artikel. Saya telah menemui 3 gambar yang mempunyai contoh-contoh yang berbeza. Jadi kita mulakan dengan gambar yang pertama iaitu bermula dengan namun jiwa mereka sentiasa menginginkan jawapan yang diyakini bagi setiap pertanyaan yang diajukan kepada seseorang. Buku ini telah menyedarkan ibu bapa bahawa mereka perlu memandang berat akan pertanyaan anak-anak dan memberi maklum balas yang sebaiknya kepada mereka. Jadi saya telah mewarnakan perkataan ibu bapa kerana penulis ini menggunakan konsep semantik dalam leksika iaitu konsep antonim kerana ibu berlawanan dengan bapa. Jadi gambar yang kedua pula ialah Sarah menggambarkan bahawa dia akan menjadi seorang adiwira sekiranya dia boleh terbang dan memberitahu kepada semua orang berkaitan langkah-langkah pencegahan COVID-19. Sarah telah bermimpi dan bertindak menerusi imajinasi mimpinya. Jadi warna kuning yang saya telah warnakan kedua-dua ke atas perkataan bermimpi dan imajinasi bermaksud penulis ini menggunakan konsep semantik dalam pemilihan leksika iaitu konsep kolokasi, di mana penulis ini menggunakan dua perkataan yang berbeza tetapi membawa makna yang sama. Jadi gambar yang terakhir ialah keupayaan mereka untuk mengumpulkan maklumat secara aktif daripada orang lain dan mengintegrasikannya dengan perkara yang mereka pelajari melalui penerokaan dan pemerhatian. Sama juga dengan gambar yang kedua tadi, gambar yang ketiga ini, penulis ini telah menggunakan konsep semantik dalam pemilihan leksika iaitu konsep kolokasi, yang di mana penulis ini menggunakan perkataan yang berbeza tetapi membawa makna yang sama. Itu sahaja untuk slide ini. Terima kasih. Gambar yang terakhir untuk analisis contoh keutuhan leksika berdasarkan artikel. Jadi kita perlu membaca dahulu teks tersebut. Pengembaraan misi kemanusiaan dunia diteruskan oleh Sarah apabila Aryo membawa Sarah terbang ke negara padang pasir dan bertemu dengan Salim yang sedang bermain bersama rakan-rakannya. Dalam pertemuan itu, Salim telah berinteraksi dengan Aryo yang menyerlahkan sifat semula jadi kanak-kanak yang gemar berinteraksi dengan haiwan. Interaksi tersebut telah menerangkan cara menangani COVID-19 iaitu dengan membasuh tangan, menerusi sabun dan air, batuk dengan siku yang dibengkokkan ke mulut dan hanya melambai tangan kepada orang lain. Pendedahan kaedah menangani COVID-19 ini telah disisipkan secara tidak langsung dalam perbualan kanak-kanak bersama haiwan tersebut. Pengembaraan ini diteruskan lagi oleh Sarah bersama Salim dengan perjarakan sosial di antara mereka iaitu 1 meter dan mereka duduk berasingan di atas sayap Aryo. Misi pengembaraan kemanusiaan mereka disampaikan menerusi jeritan dan nyanyian kepada semua kanak-kanak yang berada di luar rumah agar mereka terus berada di dalam rumah masing-masing. Salim, Sarah dan Aryo berbual mengenai tindakan oleh negara-negara di dunia yang telah menutup sempadan bagi memberhentikan sebarang pengembaraan ke luar negara menerusi kapal terbang. Situasi ini telah menyebabkan Sarah berasa bimbang untuk meneruskan pengembaraan mereka bersama Aryo memandangkan mereka telah mengembara merentasi sempadan negara. Jadi di perenggan yang pertama saya telah mewarnakan perkataan berinteraksi dengan interaksi. Hal ini bermaksud penulis ini menggunakan konsep semantik dalam leksika iaitu konsep kolokasi
Manakala di perenggan yang kedua juga, penulis ini juga menggunakan konsep kolokasi kerana diteruskan membawa maksud yang sama, membawa perkataan yang sama tetapi maksud yang berbeza. Maafkan saya. Itu sahaja untuk slide saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudara Amirul sebelah tadi. Maka di sini saya ingin meneruskan iaitu keutahan gramatikal. Keutahan gramatikal iaitu daripada segi penanda rujukan. Penanda rujukan merupakan kata ganti diri orang dan kata ganti diri nama tunjuk. Penggunaan penanda rujukan yang mempunyai ciri keutuhan adalah penggunaan kata ganti nama orang seperti saya, diri, saya, dia, kamu, mereka, dan kata ganti nama tunjuk seperti ini dan itu. Yang kedua, penanda penggantian yang terdiri daripada penanda penggantian nominal, verbal dan klausa. Penggantian nominal ialah penggantian yang dilakukan terhadap kata nama atau frasa nama. Penggantian verbal melibatkan penggantian terhadap frasa kerja. Penggantian klausa pula melibatkan penggantian sebahagian daripada ayat. Seterusnya, elipsis iaitu unsur pelenyapan untuk menggalakkan pengulangan maklumat ayat yang seterusnya. Seterusnya ialah penggunaan kata atau frasa yang telah dinyatakan dalam ayat sebelumnya. Dan yang terakhir ialah penanda penghubung yang berfungsi sebagai menjalinkan perkataan dengan perkataan, frasa, klausa dengan klausa dan ayat dengan ayat. Maka seterusnya saya ingin menganalisis contoh keutahan gramatikal yang berdasarkan artikel. Buku ini mengisahkan seorang kanak-kanak iaitu Sarah bersama ibunya dan watak-watak sampingan lain seperti Aryo, seekor naga, Salim, Sasha, Kim dan Leila yang membawa misi pengembaraan kemanusiaan dalam menghadapi pencegahan COVID-19 dengan cara dan situasi masing-masing. Buku ini mengetengahkan sifat kanak-kanak yang suka bertanya dan mencungkil jawapan yang ada dalam diri mereka melalui imajinasi. Ini kerana kanak-kanak sentiasa menggunakan kognitif mereka di luar konteks dan masih belum memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ilmu yang dipelajari. Namun, jika mereka sentiasa menginginkan jawapan yang diyakini bagi setiap pertanyaan yang diajukan kepada seseorang, buku ini telah menyedarkan ibu bapa bahawa mereka perlu memandang berat akan pertanyaan anak-anak dan memberi maklum balas yang sebaiknya kepada mereka. Bagi perkataan yang saya tandakan yang berwarna hijau merupakan keutahan gramatikal iaitu penanda rujukan. Di sini kita boleh lihat saya warnakan sebagai contoh di sini ini dan mereka. Seterusnya, warna yang saya warnakan dengan warna merah jambu merupakan pengembangan idea. Di sini dilihat sebagai contoh dan seperti itu saja. Dan warna biru yang saya tandakan merupakan penanda penghubung yang di bawah yang merupakan tentangan. Di sini kita boleh lihat iaitu namun. Seterusnya, contoh yang kedua yang saya ingin menganalisis contoh keutahan gramatikal yang berdasarkan artikel. Dalam perspektif visual, persembahan konteks dan ilustrasi teks buku ini telah menonjolkan sentuhan jiwa kepada pembaca kerana dilakarkan sesuai dengan minat dan latar belakang kanak-kanak. Kanak-kanak dapat menghayati ilustrasi yang disampaikan dalam buku ini seolah-olah mereka berada dalam situasi yang digambarkan. Menurut Romford 2017, kemampuan kanak-kanak untuk bertanya kepada orang lain adalah sangat luar biasa kerana proses ini membuktikan koordinasi mereka mencapai kapasiti kognitif yang kompleks. Jika pertanyaan ini tidak dapat dinyatakan menerusi ibu bapa mereka, kanak-kanak akan belajar daripada persekitaran dan pengalaman mereka. Keupayaan kanak-kanak untuk terlibat dalam penerokaan langsung dan kemampuan mereka untuk belajar secara langsung daripada orang lain dan pengalaman mereka membolehkan mereka memperoleh banyak maklumat mengenai persekitaran luar dengan cepat. Melalui pemerhatian dan eksperimen, kanak-kanak membina pemahaman mengenai dunia fizikal, biologi dan sosial. Okey, baiklah. Perkataan yang saya warnakan dengan warna merah jambu merupakan keutahan gramatikal iaitu penanda penghubung yang merupakan pengembangan idea. Di sini kita lihat iaitu dan juga kerana. Seterusnya, perkataan yang saya warnakan dengan warna hijau merupakan
keutuhan gramatikal iaitu penanda rujukan sehingga terlihat ini dan mereka. Okey, seterusnya terima kasih kepada rakan saya sebentar tadi. Okey, seterusnya saya teruskan pembacaan ini dengan keutuhan fonologi. Okey. Dapat dilihat dari segi hentian suara yang pertama. Okey, yang kedua ialah nada suara. Okey. Yang ketiga ialah intonasi suara. Okey, intonasi ini dapat menimbulkan hubungan semantik di antara bahagian wacana. Okey, intonasi berperanan sebagai penanda atau pemisah frasa dan berfungsi untuk membezakan struktur ayat. Okey, seterusnya nada suara berperanan dalam membezakan ayat dijatuhkan mengikut beberapa situasi ataupun keadaan. Okey, seterusnya hentian atau kesenyapan suara. Hentian atau kesenyapan suara berfungsi sebagai perbandingan antara dua maksud yang berbeza dalam satu ayat yang sama. Seterusnya, dalam wacana tulisan, alat-alat tersebut ialah tanda bacaan seperti noktah, koma, tanda soal, titik bertindih dan sebagainya. Okey, di sini dapat dilihat iaitu analisis keutuhan fonologi berdasarkan artikel yang telah saya buat. Okey. Yang pertama ialah saya akan membacakan ayatnya. Dalam konteks perwatakan, buku ini menggambarkan watak Sarah, iaitu seorang kanak-kanak perempuan yang mempunyai ibu bekerja sebagai seorang saintis yang berjuang merawat pesakit yang menghidapi COVID-19. Okey, Sarah telah mengajukan pertanyaan kepada ibunya berkaitan apakah rupa kuman COVID-19. Okey, pertanyaan ini bersifat abstrak dan sukar dijelaskan oleh ibunya kerana umur Sarah yang masih muda. Namun begitu, Ibu Sarah yang merupakan adiwira telah berusaha untuk menjawab pertanyaan Sarah dengan sebaiknya. Ibu Sarah menjelaskan. Okey, pada perenggan pertama ini kita dapat melihat iaitu pada tanda-tanda yang telah saya highlightkan tersebut terdapat beberapa tanda noktah seperti koma, tanda noktah, tanda soal dan sebagainya. Ini bersifat sebagai untuk mengaplikasikan intonasi suara kita iaitu kepada tinggi dan rendah apa semua itu. Okey, intonasi dapat menimbulkan hubungan semantik di antara ayat-ayat tersebut. Okey, seterusnya saya sambung ayat tadi. Okey. COVID-19 atau coronavirus adalah kuman halus yang tidak dapat dilihat. Namun, ia merebak apabila orang yang sakit, batuk dan bersin lalu menyentuh mereka, orang lain atau barang-barang di sekeliling mereka. Orang yang sakit mengalami demam dan batuk dan kadang-kala sukar untuk bernafas. Okey, pada perenggan ini terdapat juga tanda koma, noktah dan tanda koma lagi, iaitu banyaklah dapat saya aplikasikan dalam ini. Okey, seterusnya itu saja. Okey, seterusnya kejelasan penulisan berdasarkan artikel yang dianalisis. Yang pertama, penulis mempunyai koheren dan kohesif yang mantap dalam artikel yang ditulis. Okey, yang kedua, artikel ditulis menggunakan bahasa yang teratur dan tersusun. Ini bermakna kita perlu menggunakan sesuatu bahasa dengan betul serta ayatnya yang tersusun serta teratur. Okey, yang ketiga, penulis artikel mempunyai tujuan penyampaian yang jelas dan logik. Yang keempat, penyusunan ayat oleh penulis yang digunakan dalam perenggan mencapai kejelasan dalam penulisan. Ini bermakna setiap ayat yang ditulis dapat difahami oleh orang yang membaca dan serta kita yang menulis dapat memahami dengan lebih tepat lagi. Okey, baiklah. Terima kasih kepada saudara Aswad sebentar tadi. Maka sekarang saya ingin
menerangkan atau memberi maksud kohesi dan koheren. Kohesi merupakan pertautan antara ciri-ciri linguistik yang menghubungkan satu urutan ayat. Dari Michael Heliniday dan Ruqayyah Hassan 1980. Koheren merupakan kesinambungan atau kerikatan antara satu ayat dengan yang lain dalam sesebuah wacana, iaitu dari Asma Haji Omar 1993. Okey, terima kasih saudara Nasih. Saya akan sambung dengan contoh kohesi berdasarkan artikel yang dianalisis. Jadi kita mulakan dengan gambar yang pertama. Seterusnya mereka berjumpa dengan Kim, iaitu seorang kanak-kanak lelaki yang menghidap COVID-19 dan telah sembuh. Kim menjelaskan dia mengalami batuk dan badan yang panas serta tidak mahu bermain. Kim merehatkan diri dengan tidur dan keluarganya telah membawa Kim ke hospital. Pengorbanan keluarga Kim yang menjaganya telah menyebabkan mereka untuk terlibat sama dalam proses pemantauan pencegahan oleh pihak. Jadi saya telah mewarnakan dua ayat dengan warna hijau. Hal ini bermaksud kohesi, penulis ini telah menggunakan kohesi di mana seterusnya mereka berjumpa dengan Kim, iaitu seorang kanak-kanak lelaki yang menghidap penyakit COVID-19 dan telah sembuh. Itu merupakan tajuk pertama. Lalu ayat kedua ni merupakan sambungan daripada ataupun penerangan kepada ayat yang pertama tadi. Jadi Kim menjelaskan dia mengalami batuk dan badan yang panas serta tidak mahu bermain. Okay, itu yang pertama. Itu contoh pada gambar yang pertama. Gambar yang kedua pula ialah walau bagaimanapun perasaan bimbang mereka ditangani apabila Aryu memberi cadangan kepada Sarah dan Salim untuk memikirkan sesuatu yang menenangkan apabila mereka berasa bimbang dan terkesan akibat wabak pandemik COVID-19. Sarah dan Salim telah menenangkan diri mereka dengan membayangkan keluarga yang sering berada bersama mereka. Salim menyatakan orang yang disayangi ialah datuk dan nenek di kampungnya dan sering bertanya kabar kepada mereka walaupun tidak dapat berjumpa dengan mereka. Okey, jadi highlight yang kedua ini ataupun tanda warna hijau bagi ayat yang pertama dalam gambar yang kedua ini, ia juga menjadi tajuk utama bagi kohesi kerana apabila Sarah dan Salim mempunyai perasaan bimbang, lalu ayat yang kedua ni menerang pula bagaimana Sarah dan Salim menenangkan diri mereka. Hal ini bermaksud kohesi kerana ia mempunyai macam perkaitan atau sambungan daripada isi yang pertama, ayat yang pertama, sambungan ayat yang pertama ataupun penerangan ayat yang pertama diterangkan dalam ayat yang kedua. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, baiklah, contoh yang pertama iaitu contoh Karen berdasarkan artikel yang dianalisis. Menjarakan sosial sepanjang 1 meter apabila berinteraksi dengan orang ramai. Salim pula berkongsi cara batuk yang selamat dengan membengkokkan siku ke mulut untuk mencegah penularan virus COVID-19. Misi mereka diteruskan menerusi pertanyaan Leila berkaitan potensi kesembuhan orang yang menghadapi wabak COVID-19. Pada kali ini, pengembaraan Sarah, Salim dan Aryu turut disertai oleh Leila. Seterusnya, mereka berjumpa dengan Kim, iaitu seorang kanak-kanak lelaki yang menghidapi COVID-19 dan telah sembuh. Kim menjelaskan ia mengalami batuk dan badan yang panas serta tidak mahu bermain. Kim juga merehatkan diri dengan tidur dan keluarganya telah membawa Kim ke hospital. Pengorbanan keluarga Kim yang menjaganya telah menyebabkan mereka untuk terlibat sama dalam proses pemantauan pencegahan oleh pihak hospital sehingga Kim disahkan sembuh daripada COVID-19. Dalam pertemuan itu, mereka juga berjumpa dengan rakan Kim yang tetap menghubungi Kim walaupun terpaksa berjauhan antara satu sama lain akibat daripada COVID-19 yang dihadapi oleh Kim. Berdasarkan konteks ini, buku ini telah menyalahkan nilai persahabatan dan sokongan motivasi dalam masyarakat bagi mencegah COVID-19. Baiklah, di sini yang menyebabkan contoh ini merupakan koheren di sini terlihat iaitu perenggan kedua mempunyai ayat yang dihadapkan itu seterusnya, perkataan yang dihadapkan itu seterusnya yang menyebabkan perenggan pertama dan perenggan kedua saling berkait di antara satu sama lain yang menyebabkan ini boleh dipanggil sebagai koheren, iaitu perenggan dengan perenggan. Okey, akhir sekali ialah sumber rujukan. Okey, sumber rujukan ini penting untuk mensahihkan setiap bukti atau ayat yang kita ambil daripada sumber rujukan yang betul. Okey, suka untuk saya ingatkan di sini bahawasanya terdapat beberapa kepentingan sumber rujukan ini. Antara salah satunya ialah
untuk melindungi atau menjaga hasil-hasil karya penulis daripada diplagiat oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Ini kerana untuk meningkatkan kualiti karya-karya daripada penulis agar mereka dapat meningkatkan karya penulisan mereka dengan lebih lanjut lagi ataupun dengan lebih tertinggi. Okey, seterusnya sumber rujukan ini terdapat beberapa sumber rujukan yang kami ambil. Salah satunya yang kami ambil daripada Google Scholar, daripada yang dia ambil semula pada November 1, 2023. Okey. Seterusnya yang kedua ialah kami ambil Blogspot daripada Wacana Penulisan Gramatikal dan Fonologis. Okey, yang ketiga ialah kami ambil daripada Prezi, Keutuhan Gramatikal oleh Nurin Tihani. Yang keempat ialah definisi pendapat tokoh yang kami ambil daripada Slideshare. Dan akhir sekali ialah Keutuhan Wacana yang kami ambil daripada Slideshare juga. Dan itu saja daripada saya.